Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama sekali kita sama-sama panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada beberapa orang sahabat yang mana mereka ini pada ketika itu sedang berada dan kemudian mereka duduk di dalam majlis ilmu, dan kemudian mereka itu menatap muka orang alim dan mereka memberi salam kepadanya. Nabi SAW bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ya ibn Mas'ud, julusuka fi halaqatil ilm wa la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min i'taqi alfi raqbatin wa nazaruka ila wajhil alim khairul laka min i'ta'i alfi farasin fi sabilillahi wa salamuka 'ala al-alim khairul laka min ibadati alfi sanatin." Pada satu hari Nabi SAW berada bersama dengan beberapa orang sahabat. Kemudian pada ketika itu terdapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Abdullah bin Mas'ud ni dia di kalangan sahabat-sahabat dia ni orang yang paling pendek, paling rendah. Nah, mungkin dia ni lebih kurang tinggi kita saja, kan? Abdullah bin Mas'ud, tapi dia ni berjiwa besar. Dia ni tiap-tiap kali perang bersama-sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tiap-tiap peperangan. Sejak daripada dia memeluk Islam, dia bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tiap-tiap peperangan. Dan ketika mana Abu Jahal ni mati dalam perang, jadi dia ni lah yang heret mayat ataupun jenazah Abu Jahal ni. Setengah orang tuan-tuan bila dengar orang jahat ni dia tak bagi sebut jenazah, jangan sebut jenazah. Jenazah dua-dua lah, sama lah tuan-tuan. Mayat, jenazah tu lah, orang mati tu lah, orang meninggal dunia, al-mayyit yang tu juga. Cuma bila kita sebut jenazah ni kita lebih sopan, dan panggilan bagi jenazah ni kita menganggap sebagai satu panggilan yang baik kepada orang yang telah mati, dan panggilan sopan pun jadi tak salah. Lebih baik kita panggil jenazah yang tu yang lebih sopan dan lebih hormat. Macam mana kita tuan-tuan, contohnya duduk dalam rumah, boleh tak pakai seluar pendek? Boleh. Duduk dengan bini, dengan kita, dengan isteri kita ni tak ada aurat. Kita dengan isteri ni tak ada aurat. Bila angkat nikah saja, qabil tuha, aku terima nikahnya. Jadi tuan-tuan boleh nak duduk tak pakai apa-apa dalam rumah pun boleh. Tapi daripada sudut adab tak elok lah, kan? Daripada sudut adab tak bagus lah. Daripada sudut adab ni kita tengok daripada satu sudut jadi tak elok. Kebetulan pula kita dah ada anak besar-besar ni, kena jaga. Anak aurat kita suami isteri ni kita kena jaga, sebab anak-anak ni dia tengok lebih. Bila pakai ataupun kita berciuman suami isteri pun sama juga. Anak kata, "Oh, cinta." Anak akan kata gitu. Ibu dengan ayah cinta. Razif jangan buat gitu. Kita tahu lah, kadang-kadang hak tua-tua ni tak apalah, ni hak orang muda-muda ni, kan? Tak apa nak cinta pun kena tengok. Kena tengok waktu dan masa dia. Sebab apa? Bila main anak-anak besar ni dengan kita hari ni pula dibagi ujian kepada anak-anak kita dengan bermacam-macam
ujian yang mai daripada menerusi Facebook, mai ikut Twitter, mai ikut WhatsApp ni yang kita tak boleh nak bendung. Cuma yang kita boleh, kita kena didik anak kita, didik diri kita, didik ahli keluarga kita daripada jaga semua perkara ni. Nah, jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia ni salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Salah satu hadis ni diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ialah hadis ni. Itu pada suatu hari Nabi SAW mengajak, dan kemudian Nabi sebut, mention terus nama Abdullah bin Mas'ud. Nabi kata, ya ibn Mas'ud. Nabi kata, wahai ibnu Mas'ud, wahai ibnu Mas'ud. Nabi kata, julusuka fi halaqatil ilm. Nabi kata, duduklah kamu pada lingkaran orang yang menuntut ilmu itu. Jadi Nabi suruh Abdullah bin Mas'ud pergi duduk di dalam lingkaran orang menuntut ilmu. Adakah orang lain selain daripada Nabi SAW yang mengajak pada ketika itu? Tuan-tuan, ada di kalangan sahabat-sahabat yang Nabi SAW hantar keluar daripada bumi Madinah pada ketika itu. Nah, bila Nabi duduk di Madinah, ada di kalangan sahabat-sahabat yang Nabi utus, antara dia Muaz bin Jabal. Bersiapa? Lepas ni qari, lepas ni bacaan Al-Quran lepas cantik. Sebab tu tuan-tuan, bacaan kita kena cantik. Kita nak ajak anak kita, kita nak ajak ahli keluarga kita. Tuan-tuan, ada satu kes yang saya jumpa baru ni, kita buat ada satu program tahfiz untuk anak-anak remaja ni. Jadi bila kita buat program tahfiz ni, jadi kita fokus kepada hafaz ayat daripada surah Yasin. Nah, kita nak memudahkan supaya program tu berjalan lancar dan kemudiannya kita boleh dapat hasil dengan cepat. Jadi surah Yasin ni surah yang biasa kita baca, menjadi kebiasaan adat belah kita ni, kita baca surah Yasin. Kemudiannya kita fokus kepada beberapa orang pelajar, kita letakkan satu kumpulan pelajar 10 orang dan seorang naqib. Nah, seorang naqib ataupun seorang ustaz. Jadi ustaz ni lah akan pantau bacaan mereka. Nah, akan pantau bacaan mereka dan kemudiannya ajak mereka ni kaedah hafazan. Nah, mula kita bagi secara general, mula kita suruh baca dulu. Baca lebih kurang 10 kali ke 20 kali. Contohnya kita nak hafal 10 ayat ataupun 20 ayat. Baca dulu 20 ayat tu bagi lancar. Baca betul-betul lancar, kemudiannya betul bacaan dia, sahih bacaan dia, panjang pendek dia tu betul. Kemudiannya kita sarankan hafal 10 ayat dulu. Jadi kita ajaklah mula-mula baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Ambil pendek-pendek dulu. Dia pun budak-budak ni pun hafal Yasin wal Qur'anil Hakim. Ulang banyak kali. Kemudian innaka laminal mursalin, innaka laminal mursalin, innaka laminal mursalin. Kemudian patah balik Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Kemudian kita bagi tahu dekat mereka, masa baca tu boleh bayangkan ayat. Contohnya, sebab itulah tuan-tuan, orang yang hafal Quran, dia hafal pada satu mushaf saja. Nah, mushaf Quran tu dia bawa pergi mana pun. Nah, dia jadikan Quran ni sebagai kawan, rakan karib dia. Bila hilang Quran dia hafal ni, dia akan susah hati. Sebab jadi dengan kawan dia dah. Macam kita hilang telefon. Orang hafal Quran ni, Quran dia ada hafal tu hilang. Dia macam kita hilang telefon. Kita hilang telefon kita, habis lah. Aku semua dalam tu. Nah, habis ke semua dalam tu. Jadi bila hilang ni, habis, tak boleh buat kerja. Nah, macam tu juga orang hafal Quran ni, dia ni akan baca Quran tu saja. Jadi kita ajak latih mereka hafal, tengok ayat tu, kemudian boleh bayangkan tiap-tiap ayat yang mereka hafal. Tiap-tiap ayat yang mereka baca, mereka boleh bayangkan ayat ni. Yasin duduk tang mana, wal Qur'anil Hakim duduk tang mana, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim duduk tang mana ayat tu. Kita semua boleh baca Yasin. Tak ada surat Yasin pun, kalau kita pergi baca Yasin rumah orang panggil kita boleh baca. Tapi yang jadi masalah dia, bila orang suruh baca tanpa surah Yasin, kita tak boleh baca terus. Kan? Sebab takut tang kepala tu takut silap. Nah, jadi kita latih supaya depan ni boleh baca, boleh bayang-bayang satu-satu. Jadi saya pastikan semua kumpulan berjalan lancar. Nah, kumpulan ni ustaz ni duk pantau semua-semua elok, dan kumpulan saya sendiri pun ada. Tiba-tiba saya nampak ada satu kumpulan, ada satu budak, dia ni tak baca. Dia tak buka surah Yasin tu, dia buat tak tahu, dia tak buat apa, duduk sengap. Jadi ustaz tu duduk suruh dia pun dia buat tak tahu. Jadi ustaz ni pun buat tak tahu juga ke dia. Okay? Jadi mereka sama-sama buat tak tahu. Orang lain semua pakai apa ni.
Kira masa tu seolah-olah macam kita ada di dalam ma'had tahfiz Al-Quran. Semua pakat baca Quran. Tuan-tuan, seronok rasa. Sebab apabila baca Al-Quran ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan utuskan malaikat-malaikat ni. Macam mana satu hadis yang kita biasa baca dah di sini, Nabi kata la yaqudu qaumun illa haffatuhumul malaikah yadhkuruna Allah. La yaqudu qaumun yadhkuruna Allah illa haffatuhumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah. Nabi SAW sebut, Nabi kata tidak akan duduk satu-satu kaum itu melainkan mereka ini duduk dalam keadaan mereka duduk sebut nama Allah. Dalam surah Yasin tu terdapat nama Allah, puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi duduk tu pada ketika tu Allah hantarkan malaikat, jadi kita merasakan bahawa barakahnya pada ketika tu. Tapi tuan-tuan, dalam ramai-ramai ini ada satu budak, satu pelajar, dia tak baca apa. Jadi saya bila dah selesai hak saya ni, saya pi ke budak ni. Saya tanya dia apa siapa tak baca. Saya tanya dia, kamu nama apa? Kita tak abang lah nama dia. Kan? Kamu ni nama apa? Dia bagi tahu nama dia. Kemudian tanya dia apa siapa tak baca. Dia buat tak tahu. Macam yang kita cakap dengan unta. Cakap dengan unta, tanya hang nama apa? Dia buat tak tahu. Macam tu. So bercakap dengan lembu. Hang nama apa? Kami nak korban hang ni, tahu ni. Nama apa hang? Dia tak abang apa. Saya tanya lagi, abang bagi tahu kat ustaz, kamu nama apa? Dia buat tak tahu ya. Kemudian dia abang nama dia. Kita tanya 2-3 kali dia abang. Kemudian tanya apa siapa kamu tak buka ni? Surah Yasin ni kamu tak ada wuduk ke? Dia kata ada. Kata apa siapa kamu tak buka? Dia diam. Saya tanya lagi, apa siapa tak buka? Cuba tolong bagi jawapan, tolong memudahkan sebab kita ada kerja lain lagi. Sekejap lagi kita akan tamat masa. Kita bukan panjang masa, kita buat program ni start saja. Kemudian dia pun mungkin dia pun tension kok, kita duk tanya banyak sangat. Kan? Dia kata saya saja tak, saya boleh baca, kata. Saya boleh baca Quran. Saya boleh baca Quran, kata. Tu dah boleh, pasal apa tak baca? Ada sembahyang, ada. Pasal apa tak baca? Pasal apa tak buka baca? Dia diam. Kemudiannya saya tanya lagi, dia diam. Saya tarik dia pergi tepi sikit pada orang lain, kot dia segan nak cakap. Ada masalah apa ni sebenarnya? Kita nak ingat kok ronsa ke haid ke lagu mana ke kan? Takut ronsa. Dari kok dia ronsa, dia nak pergi ke mirip ke lelaki ke perempuan ni, dia haid ke lagu mana ke? Tanya hang, cuba cerita betul-betul. Dia kata sebenarnya saya tak suka Quran. Allahu Akbar. Saya tak suka Quran ni tak ustaz. Awak cakap macam ni. Saya tak suka Quran, kata. Awak pelik sangat ni. Saya pun tarik dia lagi, pergi duduk atas kerusi, tanya dia. Cuba duduk cerita betul-betul, pasal apa tak suka Quran? Saya tak suka. Tapi kamu boleh baca Quran, saya boleh baca. Tapi saya tak suka Quran. Sejak saya belajar ni, saya memang tak suka. Nak tanya, di rumah kamu, mak kamu baca Quran? Mak saya tak baca Quran. Ayah kamu? Tak. Keluarga kamu, siapa pun tak baca Quran. Mereka boleh baca tak? Mereka boleh. Macam saya agak, saya pun boleh. Sebab saya tak mau baca Quran. Saya tak suka. Tuan-tuan, dia faham kata Quran ni macam buku sejarah, macam pelajaran matematik, macam pelajaran sains. Jadi dia suka, dia baca. Dia tak suka, dia habaq, dia tak suka. Saya ni tak tahu jalan nak kata apa dekat dia. Saya kata kat dia, satu ayat Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, "Walitukabbirullaha ala ma hadakum." Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni dalam ramai-ramai kita manusia ni, dalam ramai-ramai kita manusia, berbilion-bilion manusia, tak boleh nak kira lah bilion ke trilion ke apa kan, alien pada tak tahu nak kira manusia ni. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala pilih berapa bilion saja daripada manusia ni, Allah jadikan mereka ini berada di dalam agama Allah, iaitu agama Islam. Saya kata, hang tak rasa untung kah duduk di dalam agama Islam, berada di dalam agama Islam, hang berada di dalam agama yang benar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata, hang tak rasa untung kah? Kita nak buat apa tuan-tuan? Kita tampak dia? Tak boleh. Orang tak mau kepada agama ni, orang tak mau kepada hidayah Allah ni, kita tampak dia bukan jalan penyelesaian. Kalau tidak, dulu Nabi-Nabi dulu ni main tampak habis semua dah kan. Nabi Rasulullah dulu mesti main dia tampak Abu Jahal, Abu Lahab habis kan. Nah, Nabi-Nabi lain dulu pun sama ya. Kan? Nabi Ibrahim tahu mana berdakwah 950 tahun kat kaum dia. Puak ni tak mau ikut. Dia tak tampak apa tu. 80 orang saja ikut dia. Dia sabar.
Nah, dia sabar. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam sabar dengan dakwah dia. Macam tu juga kita, saya pun mula duk ingat macam nak tampak juga. Tapi dia fikir ni Nabi tak buat macam tu. Bukan jalan dia, kita pergi penampak dia tak ada selesai. Sebab kita tampak orang tak faham. Memang jadi macam tu. Kita kata lah ni hang istighfar, minta ampun dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Hang ikut ustaz, dia pun ikut. Nah, ikut pun dalam keadaan tak apa mau ikut. Mengucap. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hang sebut, dia pun sebut, aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Hang tak takut ke bila sebut aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah? Saya tanya dia sengap tunduk. Nah, kita jangan rasa sombong. Kita umur muda, saya kata dekat dia, bukan muda tak mati. Kita umur muda, kamu ni umur muda, bukan kamu tak mati, bukan kamu tak boleh diambil oleh malaikat maut, bukan tak ada Allah Subhanahu, bukan Allah tak tulis orang muda tak mati. Ramai di kalangan manusia yang mati. Hang tengok dah aduk atas kapal terbang tu, umur muda pada hang mati, meletup kapal terbang, meletup mati, kata jatuh pokok nyok mati, accident angkat tayar mati, naik atas highway BKE tu lawan race mati, kata banyaklah yang mati. Ada yang mati kena kanser tulang. Umur hang ni sama bayar dengan hang, kanser tulang. Hang patut syukur Allah Ta'ala bagi dekat hang ni umur panjang, Allah bagi sihat dekat hang, kemudian hang boleh bercakap tak mau kepada Al-Quran. Tak apa, lah ni sambung. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dia pun sebut, aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Hang tak rasa apakah bila hang sebut kalimah ni, kalimah syahadah ni, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Hang tak rasa apakah? Dan bila hang sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hang tak rasa apakah? Dia pun tunduk, dia pun tak panggung kepada dia. Ingat, ustaz nak abang dekat hang satu benda, kena fikir, hang kena tanam betul-betul. Allah Ta'ala saja pilih hang bagi jadi hang manusia istimewa bila berada dalam Islam. Ni rupa hang hak segak ni. Nah, dia kebetulan rupa segak. Rupa hang hak segak ni, rambut hang hak cerin ni, esok ni Tuhan bakar. Di akhirat Tuhan akan bakar rambut hang akan lebih cerin daripada lah ni. Kata, saya kata kat dia sambil dia pun tak gelak lah, selalu dia gelak. Tapi kali tu dia pun muka berlain. Kata kat dia, jangan ada lah macam ni. Jangan ada satu sifat, satu perasaan yang macam ni, takut Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan musnahkan kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala matikan kita pada ketika tu, sedap-sedap kita dah mati. Apa kita nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Hang ni dah balik, hang ni dah dikira melakukan dosa. Kalau sekiranya apa-apa yang cakap hang ni dikira oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, janganlah ambil beratlah pasal anak-anak. Ambil beratlah. Saya kadang-kadang bila jumpa macam ni, kita bimbang dekat anak kita sendiri. Kita bimbang, kita duk sangka kata anak kita ni boleh mewarisi keimanan yang ada pada kita. Contoh yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunjukkan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunjukkan kepada kita Nabi Lut alaihi salam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunjuk kepada kita Nabi Syamun yang kita baca dalam kitab tafsir ni, insya-Allah lagi kita sambung. Kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah tunjukkan di dalam sejarah-sejarah Islam bagaimana nabi-nabi terdahulu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan mereka ni sangat beriman kepada Allah, sangat patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi anak-anak mereka, ada di kalangan anak-anak mereka ini yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan disebab tidak dididik oleh nabi-nabi ini. Hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, ubah dan alihkan minat anak kita kepada Al-Quran. Sebab apa? Anak-anak kita hari ni lebih meminati telefon bimbit mereka. Macam kita pun sama. Ni ada orang tuan-tuan pergi buat sembunyi, masuk duduk dalam bilik dalam jamban tu, WhatsApp. Ada. Duduk orang lain anak tegur, ayah ni apa ni kerja WhatsApp? Ibu ni apa ni kerja duduk main telefon saja? Kan ni tak buat tak tahu saja kat kami. Budak-budak lah pandai cakap. Dia pergi duduk dalam jamban tu, WhatsApp. Berak apa ni kat sejam? Trik jenis apa ni tuan-tuan ni? Berak sampai sejam ni. Kan tu dia WhatsApp dengan kawan dia tu. Lebih penting tuan-tuan, rosak habis kita. Nak rosak habis generasi kita kalau sekiranya kita meninggalkan Al-Quranul Karim. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi SAW sebut, Nabi kata duduklah pada lingkaran orang yang menuntut ilmu itu. Dia kata
wala tamassu qalamah. Nabi kata, duduklah walaupun engkau tidak memegang pena. Dia tak betul dah ustaz. Kami mengaji, kami tak pegang pen, kena. Dalam hadis ada. Ya, betul sangat. Ni ustaz-ustaz duk mai komplain mengaji buku kitab tak bawa. Dia kata dia Nabi kata dah. Ya, Nabi kata apa? La tamassu qalaman. Nabi kata duduklah walaupun engkau tiada memegang pena. Duduklah walaupun kita ni tak pegang pen. Dan kemudiannya Nabi kata wala taktubu harfan khairul laka. Dia kata duduklah, Nabi kata, dan duduk dalam keadaan tiada memegang pena dan tiada menyurat sesuatu huruf pun adalah terlebih baik bagimu. Dia kata duduk tak pegang pen dan kemudian tak tulis apa-apa, duduk saja. Duduk saja. Maksudnya tak ada apa. Maksudnya betul, clear. Maksudnya duduk saja pun Nabi kata tak apa. Kemudian Nabi SAW sebut, Nabi kata min i'taqi alfi raqbatin. Nabi kata, dan Nabi kata adalah terlebih baik daripada memerdekakan 1000 orang hamba. Nabi kata duduk ni, kemudian tak pegang pen, duduk dalam majlis ilmu tak pegang pen, duduk saja, tak tulis apa-apa pun, lebih baik daripada memerdekakan 1000 hamba. Tuan-tuan, kita tak mau main mengaji, kita duduk di rumah. Dia kata aku tak mau main mengaji, aku nak duduk di rumah, aku nak pergi cari hamba, aku nak beli, kemudian aku nak memerdekakan. Kita belilah hamba berapa ribu orang pun tak sama dengan kita berada di dalam majlis ilmu. Tuan-tuan, penting berada di dalam majlis ilmu ni lebih penting daripada kita memerdekakan 1000 orang hamba. Dan Nabi SAW sebut lagi, Nabi kata wa nazaruka ila wajhil alim khairul laka min i'ta'i alfi farsin. Nabi SAW menyebut, dan kemudiannya kalau sekiranya kamu duduk dan kamu melihat, kamu menatap pada muka orang alim, itu adalah terlebih baik bagimu daripada kamu menyumbang 1000 ekor kuda pada peperangan fi sabilillah. Kita pergi beli 1000 ekor kuda sebagai ganti daripada kita nak main mengaji. Dia kata mana boleh. Dia tahu ustaz tu muda, aku nak pergi mengaji dekat dia, baru umur setahun jagung, ilmu betul ada ke tak, nak main mengajak kita. Jadi lebih baik aku pergi beli 1000 ekor kuda, aku hantar pergi Palestin. Ataupun beli 1000 kereta kebaik, hantar pergi Palestin, ganti kuda. Dia kata maka lebih baik kita duduk di dalam majlis ilmu ni. Dah hak beli 1000 ekor tu tak apalah, belilah. Tapi hak duduk di dalam majlis ilmu ni lebih baik daripada tu. Duduk sekali saja, tuan-tuan. Duduk sekali saja sama dengan kita pergi beli 1000 ekor untuk hantar di dalam medan perang. Nak abang kata besar tak besarnya, kita berada di dalam majlis ilmu ni. Dan kemudian Nabi SAW menyambung cakap dia lagi, wasalamuka alal alim. Tadi ni tengok muka. Tengok muka orang alim, tuan-tuan. Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata an-nazaru 'ala al-wajhil 'alim, al-wajhul 'alim ibadah. Nabi kata salah satu daripada ibadat ini ialah kita melihat kepada wajah orang alim. Saya sebut di sini ulang kali, bukan suruh tengok muka saya bukan orang alim. Saya ni tukang baca saja. Nak tuan-tuan tengok wajah orang alim ini, Allah Subhanahu wa taala kira sebagai tuan-tuan berada di dalam kumpulan orang yang buat ibadat. Tengok muka orang alim saja dapat kira buat ibadat. Begitulah juga dalam hadis yang Nabi SAW sebut pada hadis yang lain. Nabi kata apa? Jalisul kubara. Kami ni satu kumpulan yang menyesal, satu kumpulan yang sangat rasa rugi di hadapan Allah. Rujulun amkinah. Kami ni rugi pasal apa? Allah Subhanahu wa taala bagi kesempatan kepada kami untuk menuntut ilmu, tapi kami tidak menuntut ilmu. Pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala kata, hampalah manusia yang paling rugi pada masa ni. Sebab apa tuan-tuan? Kita akan dibangkitkan bersama dengan golongan yang kita suka sewaktu kita duduk atas dunia. Siapa suka duduk dengan orang alim, dia akan dibangkitkan dengan bersama-sama dengan orang alim sekurang-kurangnya. Tak boleh duduk belakang Nabi, tuan-tuan. Boleh duduk belakang orang alim yang ikut Nabi SAW. Nabi sebut, Nabi kata jalisul kubara. Nabi kata duduklah kamu dengan orang-orang tua, yang baiklah. Kemudian Nabi kata wasailul ulama. Nabi kata bertanyalah kepada para alim ulama. Kita taati tanya kepada para alim ulama. Hari ini Nabi sebut di akhir zaman akan mai satu kumpulan yang disebut sebagai qurra'un fasaqutun wal ulama usu. Kita nak kenal macam mana yang kata qari fasik, dia ni qari tapi fasik.
Nah, dia bercakap tentang agama tapi dia pakai seluar pendek. Ada tuan-tuan. Orang reti agama pakai seluar pendek, ada. Qari fasik. Qur'an fasakutun. Pandai baca Quran, hafal Quran, pakai seluar pendek. Kemudian wal ulama usu, ulama dunia, ulama kejar dunia. Istifadatul mal, harta ni jadi keseronokan bagi dia. Dia tengok harta ni tak boleh. Sebab tu kita baca dalam surah Yasin hari itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allah rakamkan cakap siapa dia? Cakap apa ni An-Najjar. Nah, cakap An-Najjar ni Allah Subhanahu Wa Taala rakam balik cakap dia kata ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Ittabi'u, ikutlah. Ittabi'u man la yas'alukum, mereka-mereka yang tidak pernah meminta daripada kamu balasan. Maksudnya ulama-ulama yang tidak minta balasan pangkat, balasan harta, balasan dunia, apa yang telah mereka perbuat. Jadi Nabi kata mereka ini orang yang mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ikut lepas ni. Jadi sayangnya kita tuan-tuan, kita lebih mengikuti orang yang ada kehebatan daripada sudut harta, pangkat dan sebagainya. Kita dengar orang yang ada pangkat, kita dengar orang yang ada harta, tapi kita tidak memilih ulama yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Dan yang terakhir Nabi kata apa? Nabi kata, kemudian Nabi sebut, Nabi kata wa khalitul hukama. Nabi kata bergaullah kamu dengan orang-orang yang bijak pandai. Bergaullah kamu dengan orang-orang, dengan para alim ulama ni. Duduklah dengan para alim ulama. Tuan-tuan, ada satu kisah cerita seorang ni, dua orang kawan Cina. Mereka ni kawan baik, dia buat bisnes. Nak buat bisnes meniaga apa semua ni, tiba-tiba lama mereka meniaga, dua-dua orang ni, jadi perniagaan mereka duduk macam tu je, setara, tak naik. Jadi bila duduk sembang-sembang sama-sama ni, mereka bincang, mereka kata kita dua ni kena pisah sekejap kot. Sebab apa? Mungkin kita tak serasi dalam perniagaan, sebab itulah kita tak boleh berjaya. Orang lain dah pergi jauh, dah tinggal kita. Patutnya cara kita meniaga ni, kita dah boleh jadi jutawan balik sana. Tapi disebabkan kita mungkin dua ni tak serasi, jadi kita kena berpisah. Sebenarnya kawan yang minta berpisah ni, dia tak puas hati dekat kawan ni. Sebab apa? Kawan ni satu, yang pertama, kawan ni ahli pertabi. Tahu pertabi? Persatuan takut bini. Tak tahu lah dia ketua ke ataupun dia ahli saja. Ada ketua kat sini? Tak ada kan? Pertabi dia ketua. Dia ni ahli pertabi ni, ahli takut bini, cukup takut dengan bini dia. Kemudiannya bukan takat tu, dia ni tak ambil tahu langsung mak pak dia. Jadi kawan ni tak puas hati pasal apa? Kita duk cari rezeki, cari duit ni Cina. Cari duit ni kita nak bagi kat siapa? You mau tak mau bagi you punya mak. Dia kata mak you punya mak mau makan lama mana lagi? Depa mau hidup lama mana? Ni Cina ni. Kemudian depa pisah tu. Pisah, dia ni meniaga apa semua, selepas 3-4 tahun dia jadi jutawan. Dia patah balik mai jumpa dengan kawan dia ni. Dia tengok kawan dia masih keadaan sama. Kemudian dia tegur, "Hang tahu pasal apa hang jadi macam ni?" Dia kata, "Sebab hang tak pernah angkat tahu mak hang. Hang takut dekat bini hang. Sebab bini hang ni cemburu bila hang buat baik dekat mak hang, dekat ayah hang. Hang pitak mak dengan ayah hang di rumah orang tua-tua, hang tak pernah angkat tahu depa. Hang tak pernah tanya isi hati depa, apa yang depa suka, apa yang depa nak. Jadi Tuhan pun tak bagi kat hang rezeki." Ni Cina, tuan-tuan. Cina ni. Lepas pada tu dia pun mula fikir. Tapi dia menyesal sebab apa? Mak dengan ayah dia telah kembali kepada Tuhan yang menciptakan dia. Nah, dia menyesal. Itu Cina sama Cina. Dia kata, Cina ni kata pula, dia kata, dia sebut kat saya, dia kata, sebenarnya cikgu, dia panggil cikgu kat saya. Cikgu, dia kata sebenarnya kita kawan dengan orang positif, kita akan jadi positif, dia kata. Kita kawan dengan orang negatif, kita pun sama akan terpalit juga hak negatif dia ni. Tuan-tuan, hadis tadi Nabi sebut tu betul lah. Hadis tadi Nabi sebut, Nabi suruh kita duduk dengan para alim ulama, Nabi suruh kita bercampur bergaul dengan mereka, Nabi suruh kita tanya mereka, soal jawab dengan mereka. Bukannya soal jawab untuk tes mereka ni ada ilmu ke tak, tapi bersoal jawab untuk satu hukum yang kita tidak pasti ataupun kita tak tahu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan kira pula kita ni sebagai golongan yang akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anta ma'aman ahbabta fil jannah. Kita akan dihimpunkan bersama dengan golongan ni di syurga esok insya-Allah, mudah-mudahan. Kemudian yang terakhir Nabi kata, wa salamuka 'alal 'alim khairul laka min ibadati alfi sanatin. Nabi SAW sebut, Nabi kata, wa salamuka 'alal 'alim,
Dan kemudiannya Nabi SAW sebut, Nabi kata, pemberian salammu kepada orang alim itu adalah terlebih baik bagimu daripada beribadah 1000 tahun. Tuan-tuan, wa salamuka 'alal alim khairul laka min ibadati alfi sanatin. Maksudnya kita tukar ganti, jumpa orang alim kita tuang lari tak mau jumpa dia. Lebih baik yang mana lebih baik, kita pergi bagi salam dekat dia ke ataupun kita pergi buat ibadat selama 1000 tahun. Kita ni umur mana boleh sampai 1000 tahun? Berapa tahun saja? Kan, berapa tahun saja umur kita? Kan, Lailatul Qadar pun tak dapat, apa satu pun tak dapat. Kan, kita terus ada action. Nah, jumpa orang alim kita tak mau pergi jumpa dia, dan kita buat berat mulut tak mau bagi salam dekat dia. Kerana kita tak mau orang dia kenal kita, takut dia tegur kita, takut dia persoal kita. Pada ketika tu kita jadi golongan yang rugi. Jadi Nabi SAW sebut antara kelebihan yang duduk, orang yang duduk di dalam majlis ilmu ini adalah orang yang menatap muka orang alim dan kemudian memberi salam kepada dia adalah lebih baik daripada berapa kategori. Tuan-tuan, ada berapa ribu orang. Nah, 1000 yang pertama ialah apa dia? Sebenarnya apa dia? 1000 yang pertama sekiranya kita duduk tanpa tulis apa-apa, lebih baik daripada kita ni, lebih baik daripada kita ni memerdekakan hamba. Kemudian kita melihat wajah orang alim, duduk melihat wajah orang alim. 1000 pula. Nah, 1000 yang kedua apa dia? Kita sumbang 1000 ekor kuda di fisabilillah. 1000 yang ketiga ialah kita beribadat selama 1000 tahun. Tak boleh sama dengan kita ni pergi bagi salam dekat satu orang alim. Maksudnya 3000. 3000. Sebut 1000, 1000, 2000, 3000. Hak 3000 hak yang ketiga tu paling teruk ialah 3000, 1000 tahun. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni, dan mudah-mudahan menjadi semangat kepada kita untuk kita datang dan bersama-sama kita menuntut ilmu supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada kita esok di akhirat, seperti mana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nadarallahu ra'an sami'a minna hadithan. Nabi kata Allah Subhanahu wa taala akan mencahayakan wajah-wajah orang yang duduk kemudiannya mereka mendengar hadis-hadisku, mendengarkan sunnah-sunnahku, mendengarkan peninggalan aku sewaktu aku sudah tidak berada pada alam ini. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa la udwana illa ala zalimin. Alhamdulillah, hari ini kita sambung ayat yang seterusnya, itu ayat yang ke-24 di dalam surah Yasin. Maksudnya kita dah ke penghujung, itu kita mula hari itu ayat ni, ayat yang ada kaitan di antara satu sama lain, bermula daripada ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 daripada surah Yasin ini, ayat yang menceritakan tentang beberapa orang Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utuskan, sampailah ayat yang ke-27. Itu kisah penduduk Antaqiyah yang Allah Subhanahu wa taala utuskan beberapa orang Nabi kepada mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Itu ayat yang ke-24 dalam surah Yasin. Allah Subhanahu wa taala sebut, sesungguhnya aku kalau menyembah Tuhan-Tuhan yang lain, dia kata, inni ay abadtu ghairullah, dia kata, aku ni, dia kata, kalau sekiranya aku duduk sembah selain daripada Tuhan, selain daripada Tuhan yang jadikan aku ni, dia kata, sesungguhnya, dia kata, tentulah aku pada ketika itu berada dalam kesesatan yang nyata. Dia kata, lah ni aku duduk sembah Tuhan hak betul dah. Habibun Najjar kata, aku duk sembah Tuhan hak betul dah. Aku duk sembah Allah yang menjadikan aku, Allah yang menjadikan kamu, Allah yang menjadikan 3 orang Nabi yang diutuskan kepada kamu. Hampa ni satu kumpulan yang istimewa. Hampa satu kumpulan yang istimewa. Allah Ta'ala hantar mai dah Nabi siap-siap kat hampa supaya apa? Hampa tak jadi kumpulan yang sesat. Ada kumpulan-kumpulan lain yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak hantar Nabi kepada mereka, mereka berada di dalam kesesatan. Tapi hampa ni
Bukan takat seorang Nabi, Allah hantar 3 Nabi, dan yang terakhirnya aku ni mai nak beritahu dekat hangpa, sesungguhnya inni idzal lafi dhalalim mubin, sesungguhnya aku ni hak hangpa nampak biasa saja. Dia kata aku ni, dia kata sebenarnya kalau sekiranya aku ni pergi sembah Tuhan-Tuhan yang lain, tentulah aku pada ketika itu berada di dalam keadaan kesesatan yang nyata. Nah, tuan-tuan, inilah yang disebut oleh Habibun Najjar. Ya, Habibun Najjar itu dalam tafsiran yang disebut, dia kata kemudian Habibun Najjar menyatakan kesan buruk sekiranya dia menyembah juga Tuhan-Tuhan selain Allah yang sememangnya sudah nyata dan jelas tidak berakal, tidak boleh mendatangkan manfaat dan mudarat, dengan berkata inni idzal lafi dhalalim mubin. Dia kata sesungguhnya sekiranya aku melakukan perbuatan syirik dengan menyembah Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pastinya aku pada ketika itu berada dalam kesesatan yang nyata dan kebodohan yang memalukan, yang pasti membawa kepada kehancuran. Maha suci Allah lah yang berkuasa ke atas segala-galanya. Jadi dia ni anggap diri dia bodoh, anggap diri dia ta'ti. Kalau sekiranya dia pergi buat ta'ti macam puak-puak ni, macam tu kita, tuan-tuan. Kita ni reti bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan kita. Kenapa kita ingkar? Ada di kalangan kita, tuan-tuan, boleh ingkar dan mempertikaikan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita semua tak yakinkah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan kita? Kita yakin, kita tahu Tuhan yang buat semua perkara ni. Pasal bila kita dalam keadaan nak kena musibah, ataupun dalam sedang kena musibah, ataupun kita doa dah musibah nak kena kita, kita doa dah kata kita ni lama tak kena musibah, doa rasa nak kena, kita nak minta kat Tuhan. Pada ketika tu kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu berkuasa. Sebab tu kita minta dekat dia. Nah, contoh anak nak periksa, kita minta kat siapa? Kita baca doa, minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah bagi kesihatan, supaya Allah bagi kemudahan kepada anak kita untuk menghadapi peperiksaan. Begitulah juga kita. Mai satu keadaan kita sempit, mai satu keadaan kita susah hati, kita berjumpa ustaz, tanya ustaz apa saya nak buat? Saya ni susah hati, saya ni dilanda hutang banyak, saya ni dilanda krisis ekonomi, saya ni dilanda macam-macam dugaan, saya ni dilanda oleh 4 orang bini saya mengamuk, kahwin 4. Macam mana saya nak buat? Kan? Nah, kemudian Nabi pesan dah, kalau sekiranya kita dalam keadaan susah, dalam keadaan payah, Nabi kata man aktsaral istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin wa farajin. Nabi sebut dah, Nabi bagi panduan dekat kita, man aksaral istighfar, siapa yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi buka ruang dekat dia, Allah buka jalan dekat dia, Allah akan permudahkan jalan dia yang sempit. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, inilah pengorbanan yang dibuat oleh Habibun Najjar. Nah, pengorbanan yang dibuat oleh Habibun Najjar yang mana tak dicerita pun oleh orang lain, tapi diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi, dan banyak diceritakan di dalam kitab-kitab, di dalam kitab-kitab tafsir. Nah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita pula berada hampir dah dengan hari raya Korban. Itu peristiwa besar yang berlaku di dalam bulan Zulhijjah. Itu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam supaya menyembelih anak dia Nabi Ismail yang pada ketika itu umur 13 tahun. Dahlah pada mula-mula lepas lahir sat saja Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim ni meninggalkan isteri dia Siti Hajar dan juga anak dia Nabi Ismail. Sebenarnya Allah suruh buat lagu tu pasal apa? Allah nak meyakinkan lagi Nabi Ibrahim bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah yang akan menjaga mereka dua orang ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala uji Nabi Ibrahim dengan ujian yang besar. Allah Subhanahu Wa Taala suruh letak Nabi Ibrahim. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim bukan senang-senang pergi lagu tu ya. Berapa kali ni Nabi Ibrahim tinggal tengok patah balik, dia Nabi, tu dia Nabi. Kan kita nak tinggal main surau ni pun bukan. Kan nak tinggal bini nak main surau ni, bini pula main seksi pula. Kan duk nak main surau dia pergi duk pakai selok pendek pula. Kan dia duk pergi duk pakai skirt tarik bagi nampak paha sikit, kita nak main berat masa. Kan hak menega cara menega lah. Gaya nak main surau tengok orang timpa main tempat menega pula. Dia fikir nak pergi lagu mana ni. Kan macam-macam ujian kita nak main. Nabi Ibrahim alaihissalam begitu juga. Dia ni nak langkah pi tu pada ketika tu dia duk boleh tengok anak dengan isteri, bukan senang tuan-tuan nak tinggal. Nah, bukan senang kita nak tinggal
anak dan isteri ini ujian yang besar kepada kita. Ujian yang besar kepada kita umat manusia ni. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan perasaan kasih kita tu lebih kepada benda yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta. Sebenarnya kalau sekiranya kita meletakkan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita letak cinta kita kepada Allah sebab kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala lah yang memiliki segala cinta yang ada dekat kita ni. Kita pergi cinta makhluk yang Allah jadikan. Kita pergi cinta harta yang Allah anugerahkan. Kita pergi cinta pangkat yang Allah bagi sat saja. Kita pergi cinta semua perkara yang ada hampir dengan kita ni. Sebenarnya di semua tu disebabkan kalau sekiranya kita cinta kepada Allah Subhanahu Taala sungguh-sungguh, akan selesai semua perkara ni. Jadi inilah yang berlaku kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Nabi Ismail bersama dengan anak dia. Meninggalkan Hajar bersama dengan anak dia Nabi Ismail alaihissalam. Tinggal. Kemudian pi, tuan-tuan, pi berapa lama? Bukan pi saat, pi sampailah Nabi Ismail besar. Besar-besar balik maisat, Allah perintah suruh sembelih anak dia. Allah suruh sembelih anak dia. Bayangkan kalau kita sanggup buat ke? Kita ni Tuhan tak uji suruh buat lagu tu pun kita lebih pada tu dah kita buat. Kita langgar hukum Tuhan ni banyak dah. Kita langgar hukum Tuhan ni cukup banyak dah, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Ibrahim ni berat nak abang. Di dalam surah As-Saff ni Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang ayat 110 sampai 112. Allah Subhanahu Wa Taala cerita 110 dengan 111 cerita macam mana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Ibrahim bawa anak dia pergi Jabal Marwah. Tuan-tuan, hak ni dah dalam kitab Bible, dalam kitab-kitab Yahudi, kitab Talmud ditukar cerita, dia panggil ditashwihkan. Cerita kitab Talmud dia tak banyak cerita tentang Nabi Ismail, tapi dia tukar tempat Nabi Ismail tu, dia letak Nabi Ishaq. Dia panggil apa? Isaac kan? Dia letak Nabi Ishaq, dia create cerita yang sama, seolah-olah peristiwa korban ni berlaku kepada Nabi Ishaq. Dia bawa cerita dalam kitab Talmud dan juga kitab Bible ni dia cerita. Tapi tuan-tuan, dia ada tak sama dia, tak tally cerita yang sebelum tu dengan cerita yang selepas tu. Sebab itulah kita nak lawan hujah dengan mereka tak gaduh guna Quran. Tak gaduh guna Quran ni maksudnya kalau guna Quran memang jauh lebih benar daripada apa yang mereka sebut. Memang mereka kalah lah. Tapi dengan menggunakan kitab mereka sendiri pun, mereka dah tak boleh jawab kalau sekiranya kita tanya. Dia cerita tentang sebenarnya dia kata Nabi Ibrahim Nabi Ishaq ni disembelih di kawasan mana? Di kawasan Solomon Temple, Solomon Temple. Di mana tu? Tang tapak Masjidil Aqsa. Dia kata Nabi Ishaq ni dibawa oleh ayah dia Nabi Ibrahim, kemudiannya disembelih di kawasan tu. Disembelih di kawasan Solomon. Tapi dipertulis di situ Mount Moriah. Mount Moriah tu ialah Jabal Marwah. Jabal Marwah ni cerita yang sebenar dia Nabi Ibrahim alaihissalam bawa Nabi Ismail pi, kemudiannya nak sembelih Nabi Ibrahim di sana sebab atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka create cerita yang macam tu, jadi cerita tak teli menyebabkan kitab mereka tu jadi tak betul. Di situ dah nampak percanggahan dia. Mereka bawa cerita ni semua disebabkan mereka ni iri hati. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala pilih Nabi selepas pada tu adalah Nabi Ismail dan keturunan dia sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, inilah kerja yang dibuat oleh Yahudi dan juga Nasrani untuk memusnahkan umat Islam. Sebab itulah kita mengaji ni jaga. Jangan mengaji pakai internet. Sebab apa? Antara benda yang bahaya ialah dia tak menceritakan kebenaran apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan. Yahudi dan Nasrani ni sebenarnya ada di kalangan mereka ni yang tahu, tapi mereka menutup cerita yang sebenar. Sebab apa? Disebabkan mereka patuh kepada iblis yang telah kontrol mereka. Iblis duk kontrol. Kita pun sama. Hak yang tahu hukum ni pun lawan hukum Tuhan. Hak arti agama, hak arti hukum. Dia boleh kata apa? Hukum Islam tidak sesuai dilaksanakan, hukum hudud tidak sesuai dilaksanakan. Ni orang yang faham agama, orang yang erti agama. Bahkan mereka ini yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala sepenuhnya, mereka ni lebih-lebih lagi akan ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita yang dibuat oleh kitab Talmud yang dikarang oleh puak-puak ni, antara yang dibuat ialah dia bercerita pula kata umur Nabi Ishaq pada ketika tu umur 37 tahun. Tak bertadung langsung dengan cerita kan?
Dan cerita pula kata ada juga yang dia create, dia buat satu cerita, dia kata memang umur Nabi Ishaq pada ketika tu adalah dia ni anak tunggal kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ibrahim. Sedangkan ayat yang awal dia menceritakan bahawa Nabi Ismail juga adalah anak Nabi Ibrahim. Jadi siapa yang lahir dulu? Jadi macam gemak Piramli lah. Siapa mati dulu? Do mati dulu ke Minah mati dulu? Dia bukan duk tengkap. Nah, kita duk tengkap abang mereka, cerita yang sebenar kita pun tahu, dan banyak diceritakan dalam semua kitab-kitab sirah. Diceritakan Nabi Ibrahim adalah anak sulung Nabi Ibrahim, Nabi Ismail anak sulung kepada Nabi Ibrahim. Kemudiannya setelah peristiwa korban tu, Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi Ibrahim tukar dengan kibah tadi ni. Selepas pada tu dapat berita bahawa Siti Sarah ni mengandungkan Nabi Ishaq. Selepas pada peristiwa tu, peristiwa korban tu, barulah Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan disebabkan keberkatan doa seorang rasul. Itulah pengorbanan yang dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam serta ahli keluarga dia. Serta ahli keluarga dia. Siti Sarah ni berkorban, dia membenarkan Nabi Ibrahim ni berkahwin lagi. Kemudian juga dia kata Siti Hajar ni pula, dia ni berkorban sanggup ditinggalkan oleh suami dia. Maksudnya di dalam cerita Nabi Ibrahim ni penuh dengan peristiwa pengorbanan yang dilakukan oleh mereka ini hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah tuan-tuan, apabila kita baca cerita Habibun Najjar, maksudnya Habibun Najjar dengan kita ni jauh dia lebih baik, walaupun dia ni cacat, walaupun dia ni tangan kudung, walaupun dia ni bukan orang kaya, walaupun gaji dia ni 3 dirham saja, walaupun dia ni tukang kayu. Tukang kayu dia ni. Bukan tukang kayu macam kita tukang kayu pakai Mercedes. Tukang kayu lah ni pakai ada helikopter pun ada. Ni tukang kayu yang miskin, tukang kayu yang lepas dapat duit ni dia akan sedekahkan, belanjakan duit dia ni pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia ni satu orang yang berkorban pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran daripada ayat ni, tinggi dan mulianya kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ma'bud yang layak disembah. Kesesatan dan kebodohan sebenar ialah mengabdikan diri kepada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kita tengok ayat yang seterusnya. Ayat yang seterusnya ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sadaqallahul azim. Ayat yang ke-25 di dalam surah Yasin. Nah, sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu, maka dengarlah nasihatku. Ai isma'u qawli. Dia kata sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu. Dia kata dekat mereka ni, aku nak abang kat hampa ni, hak aku duk cerita, duk ajak hampa jadi baik, duk ajak sembah ni, bukan Tuhan aku, bukan Tuhan aku saja, bahkan Tuhan ni adalah Tuhan kamu juga. Tuhan ni adalah Tuhan kamu, Tuhan yang bagi pangkat dekat kamu, Tuhan yang bagi kesenangan kepada kamu. Dia berani cakap dengan Raja Antaqiyah. Dia cakap serai dengan raja ni. Dia kata, dia kata aku nak abang hang wahai raja. Dia kata yang aku duk ajak hampa sembah ni. Dia kata iyalah, dia kata sebab Tuhan ni bukan Tuhan aku saja, tapi Tuhan ni adalah Tuhan hampa. Dia kata fasma'un. Dia kata maka, dia kata tolonglah hampa dengarlah nasihat aku. Maksudnya tuan-tuan, Habibun Najjar ni dia berdakwah dengan cukup baik, dia berdakwah dengan cukup tertib. Tapi apa berlaku? Puak-puak ni menolak apa yang dibawa oleh Habibun Najjar, apa yang dibawa oleh 3 orang Rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan kepada mereka. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah selepas ni pada minggu hadapan insya-Allah kita akan sambung. Sebab selepas ni tafsiran dia agak panjang, kalau saya baca juga mungkin kita akan habis pukul 12. Jadi saya ingat kita berhenti di sini, insya-Allah kita sambung pada tafsiran ayat inni amantu bi rabbikum fasma'un. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melihat segala apa yang kita perbuat dan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita. Dan pada masa ini Allah Subhanahu Wa Taala juga menerima doa kita supaya diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita daripada kita menjadi seperti mana kumpulan Raja Antaqiyah ini dan juga kaum dia yang tidak mahu menerima agama Allah Subhanahu Wa Taala sepenuhnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit-ta'wil waj'alna min ibadikas salihin walhamdulillahi rabbil alamin.